السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan limpah perkenan, pertolongan dan kehendak Allah jua. Saya dan tuan-tuan telah dapat untuk hadir, mendengar dan mengikuti kelas pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merezekikan ilmu yang nafi'ah, yang bermanfaat. Dan lebih daripada itu, kita mengharapkan supaya ilmu yang kita dengar untuk saya dan tuan-tuan direzekikan kita beramal dengan apa yang kita dapat pada malam ini. Di dalam syariat Islam ada bab yang kita panggil zakat. Setiap perkara yang bernilai wajib dibayar zakat. Benda yang berharga ni dia ada zakat yang kita kena bayar, wajib. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil. Quran sebut perintah. Ambil daripada harta mereka sebahagiannya zakat untuk membersihkan diri dan harta. Nabi kata fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim. Beritahu kepada mereka bahawa Allah mewajibkan perkara antara benda yang Tuhan suruh zakatlah. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang-orang kaya, daripada kalangan mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberi kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Antara benda yang bernilai dalam hidup kita yang kadang-kadang kita tak perasan. Kalau kita cakap tajuk zakat, kita akan sebut zakat wang, zakat simpanan, zakat harta, zakat tanaman, zakat emas. Ada satu benda yang sangat bernilai, yang sangat mahal, yang wajib kita bayar zakat. Ilmu. Kita mungkin jarang dengar zakat ilmu.
Ilmu benda yang bernilai, sesuatu yang mahal. Bahkan wajib berdosa satu orang yang tak menuntut ilmu. Sebab itu yang tuan-tuan mari ke masjid, menghadiri kuliah, salah satu daripada cara untuk tuan-tuan mengangkat dosa daripada diri kita. Kalau kita tak mengaji langsung, kita berdosa. Nabi kata, talabul ilm faridah. Menuntut ilmu itu wajib, baik lelaki maupun wanita. Sebab itu dalam kehidupan seharian kita mesti ada peruntukan, ada bahagian yang kita keluar menuntut ilmu supaya kita tidak terkena dosa orang yang tak menuntut tadi. Pasal dia wajib. Dan bila kita ada ilmu, kena bayar zakat. Zakat kepada ilmu ialah amal. Sesiapa yang memiliki ilmu, terhimpun pada dirinya ilmu, pengetahuan, sama ada banyak ataupun sikit, dia kena keluarkan zakat ilmu itu dengan dia mengamalkan apa yang dia belajar. Maka sesiapa yang telah beramal dengan ilmu tadi ini, dia telah membayar zakat ilmu. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada sahabat Abu Barzah Al-Aslami, selalu kita dengar hadis ni, yang mana Nabi kata Tuhan akan tanya kepada manusia. Maksudnya benda yang wajib kita jawab. Dan Tuhan tak lepaskan kita sampai kita jawab. Sebab itu kadang-kadang manusia dia kena faham untuk apa dia mengaji, untuk apa dia pergi dengar kuliah, untuk apa dia pergi dengar ceramah, untuk apa dia membaca buku, untuk apa dia mengikuti kuliah-kuliah yang ada ni. Dia kena tahu. Setengah tu dia nak pergi syok. Dia bukan nak pergi mengaji, dia nak pergi seronok. Sebab itu kita tak heranlah kalau sebahagian penceramah ramai orang dengar. Mungkin bukan kerana ilmu dia, tapi kerana entertainment, hiburan yang ada pada diri dia, orang seronok nak dengar. Sebab itu kita tak ukur ramai orang mari dengar. Kita pun tak ada orang sangat, taklah ramai, tapi adalah juga orang nak dengar. Taklah ramai macam mereka, tapi adalah juga orang nak dengar. Tapi kalau kita nak ukur ramai betul, ramai itu benar, susah lah. Sebab manusia pergi dengar satu ceramah, dulu ada, saya tak mau sebut lah, dulu ada sebahagian penceramah orang suka pergi dengar. Orang tanya apa siapa hampir dengar, walaupun kadang-kadang mungkin ada benda tak bersetuju, tak ni, dia pandai maki orang. Dia seronok dengar kawan tu pergi maki, dia pergi dengar. Aku nak dengar dia maki orang lah. Setengah orang dia pandai menyanyi, setengah orang dia pandai melawak. Pasal itu bila kita keluar menuntut ilmu, kita mesti betulkan niat dan maksud kita pergi dengar itu untuk kita mendapatkan ilmu. Sebab itu setiap kali kita balik daripada kuliah, walaupun tajuk ni sepatutnya kita cakap dan sebahagiannya kita cakap, sepatutnya setiap orang yang balik daripada kuliah, hendaklah dia bertanya kepada diri dia apa yang dia dapat daripada kuliah dan ceramah yang dia dengar itu. Dia kena tanya. Dan of course, saya ambil kesempatan ni kerana saya tengok malam ni ramai penuntut-penuntut ilmu yang istiqamah. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita pun dah mati pun. Kita pun duk menghitung hari lah, kan? Kita mesti tanya apa yang kita dapat daripada majlis itu. Dan tentulah tuan-tuan, bila hantar anak pergi sekolah, daripada dia tak reti baca, bila dia pergi dia boleh baca. Daripada dia tak reti kira, dia kita hantar dia pergi boleh kira. Kerana kita ada matlamat pergi hantar itu.
Demikian kita yang main mengaji di masjid-masjid ni, kena juga ada matlamat yang sama. Apa upgrade kita? Kalau dulu mungkin kita tak tahu, orang sebut hadis, kita tak tahu apa dia tu hadis. Sekarang bila orang tanya hadis tu apa? Hadis tu benda yang Nabi kata, benda yang Nabi buat, benda apa yang berkait dengan Nabi, kita panggil hadis. Mau boleh jawab lagu tu kira mengaji lah. Walaupun dia tak boleh jawab lah secara bukunya, mattasala sanaduhu apa semua. Hadis itu ma sadara anin nabi min qaulin, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi. Walaupun dia tak boleh, tapi dia kurang-kurang bila orang kata hadis Nabi, dia boleh tahu apa dia. Sunnah Nabi apa dia? So kurang-kurang yang tu lah. Artinya ada peningkatan. Habis koman sangat dia tak tahu, dia main mengaji, dia akan tanya. Kalau orang ajak apa-apa, dia akan tanya. Nabi ni kalau suruh apa-apa, dia akan suruh tanya lu betul tak betul. Kalau dia boleh amal yang tu pun, artinya dia mengaji. Kerana kadar manusia ni tak sama. Semua orang dengar, tapi berpuluh tahun mengaji, tak ada peningkatan. Kita akan kata dua ya. Satu, kalau berpuluh tahun tidak ada kesan, tak ada peningkatan, tak ada perubahan, kita akan kata antara dua. Antara dua, sama ada guru yang mengajar itu gagal atau murid yang hadir itu gagal. Dia antara dua ya. Guru pun tak gagal, budak pun tak gagal, tapi memang tak boleh apa. Antara dua. Sebab itu kalau budak fail, tukang cikgu berjaya, cikgu tak kena. Tapi kalau budak fail, tukang cikgu fail juga, budak benar. Dia antara dua ya. So kalau kita dengar kuliah ni, kita boleh faham. Kita pergi dengar kuliah lain, kita tak boleh faham. Guru. Kalau kita main dengar tajuk yang sama pun tak faham, guru lain pun tak faham, kita tak payah duk buat akal boleh. Kita tu. Maka sebab itu penting hadirin mukminin kita muhasabah. Tu bukan tajuk, tu muqaddimah. 10 minit muqaddimah panjang, lagi tak ada. Baik. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعتوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له akhrajahu al-Baihaqi. Maksud hadis malam ni kita pendek-pendek ya, benda simple ya kita nak bagi. Daripada Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai dia dan ayahnya Umar Al-Khattab, dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata, sesiapa yang meminta perlindungan kepada kamu dengan dia menyebut nama Allah, hendaklah kamu memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Sesiapa yang meminta sesuatu kepada kamu dengan menyebut nama Allah, hendaklah kamu memberikan apa yang dia minta tersebut. Sesiapa yang melakukan dan memberikan kebaikan kepada kamu, hendaklah kamu membalas kebaikan yang dia lakukan tersebut. Jika kamu tidak memiliki dan tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kebaikan dan budi yang dilakukan kepada kamu, hendaklah kamu mendoakan orang yang berbuat baik tadi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Hadis ni simple. Dia ajak kita untuk pertama, kalau orang mai minta tolong kat kita, dia sebut nama Allah, kita cuba tolong takat mana kita mampu. Kalau dia kata dengan nama Allah aku mai minta tolong kat hang sikit,
Boleh tak tolong? Kita kalau boleh tolong, kita tolong. Pasal kata para ulama, dia menggunakan nama Allah itu, apabila kita tolong dia, kita membesarkan Allah. Kerana apa? Kerana kita tak tolak bila dia guna nama Allah. Macam ni ya tuan-tuan. Satu orang mai jual nama orang besar. Kan? Macam satu orang mai tuan-tuan. Saya bagi contoh. Dia taku mai kat hang ni. Ustaz habang. Tak apalah siapa lagi kata. Dia tahu ustaz habang mai ni. Dia nak pinjam. Kata hang tu dia segan, abang aku mai dulu. Kita kalau tengok, kalau aku ni, kalau aku fikir pasal hang, aku tak bagi lah. Tapi bila kerana hang sebut ustaz tadi ni, aku fikir, dia maksud macam tu. So bila satu orang mai, dia gunakan nama Allah, dia kata dengan nama Allah aku nak minta tolong dekat hang. Dengan nama Allah hang tolonglah aku. Kita bila dengar dia menyebut nama Allah dalam benda yang kita mampu untuk bantu dia, Nabi kata bantu. Kenapa? Kerana bila kita tolong dia, kita membesarkan Allah. Bukan kerana dia tadi, kerana Allah tadi. Dia kata kalau macam tu, pakat jual nama Tuhan belaka. Adalah juga pengecualian, istisna dia. Bukanlah semua mai, kan? Lagu tu kalut lah. Benda yang kata para ulama, simple ya. Benda yang tidak memudaratkan kita dan tidak menyusahkan kita atau di luar daripada kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu orang dia mai kata apa pun, nama Allah kan, nama apa kan, kalau kita tengok benda tu buruk, benda tu memudaratkan, bukan kata kita siapa-siapa saja pun, kita kata minta maaf lambat ni aku tak boleh tolong hang. Kita boleh tolong. Tapi kalau benda yang dia mai minta tu, contoh dia mai minta, kan, dia kata aku doa dah ke Allah Taala, hang tolonglah aku sikit. Kita dengar dia minta ke Allah, lepas tu dia mai minta tolong kat kita, kita pun rasa tak apalah aku tolong. Dalam ruang lingkup yang kita mampu, dan benda tu tak memberikan mudarat kepada kita dan tak bercanggah dengan hukum syarak. Kalau dia mari minta benda yang haram, tajuk lain lah pula. Tapi kalau dia mari minta tolong, kita tolong. Agama suruh kita raikan orang yang dalam kesempitan. Banyak hadis yang Nabi SAW sebut, umpamanya dalam riwayat Imam Muslim, man naffasa mu'min an qurbatin fid dunya, sesiapa yang memudahkan urusan saudaranya dalam kesusahan di dunia, naffasallah, Allah akan melepaskan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Allah tak suruh minta dekat dia, Allah tak suruh kita harap dekat dia, tapi Allah kata aku yang akan bayar bagi pihak dia. Sebab itu bila kita tolong satu orang, kita bukan berurusan dengan dia, kita berurusan dengan Tuhan. Tuan-tuan kena ingat, apabila tuan-tuan tolong satu orang, tuan-tuan melakukan suatu kebaikan pada satu orang manusia, tuan-tuan sedang berurusan dengan Tuhan manusia. Sebab yang nak balas bukan dia, tapi Allah. Bila kita berurusan dengan Allah, Allah tak akan khianat pada kita. Allah tak akan naya kita. Sebab itu orang beriman, selalu kita sebut, orang beriman tak akan tanya, hang boleh apa? Memang kita pun tanyalah. Takkan kita tak tanya. Tapi kita boleh dunia ni satu cerita lah. Kalau boleh kita ambil, alhamdulillah. Tapi jauh daripada itu, apa dia? Apa dia? Akhirat. Bagi orang yang dibuat baik, yang ni bukan kita yang buat baik tu. Tuan-tuan buat baik, tuan-tuan jangan minta balas. Boleh tak? Saya kena sebut awal ni, pasal tak lagi tuan-tuan takut silap. Apabila kita buat baik, kita jangan minta orang balas kebaikan kita. Tu nombor satu.
Sebab kita berurusan dengan Tuhan ni, nak minta-minta dengan Tuhan. Kita kalau ada kemampuan, ada ruang, ada peluang nak tolong orang, tolong tuan-tuan. Jangan berkira. Nabi kata siapa yang berkira dengan Tuhan, Tuhan berkira balik dengan dia. Maksud berkira dengan Tuhan ni, berkira macam mana? Berkira dengan hamba-hamba dia. Sebab Allah bila dia sebut berurusan dengan dia, artinya berurusan dengan hamba dia. Allah kata aku sakit. Kenapa tak mai tengok aku? Macam mana Allah sakit? Apa maksud Allah sakit? Allah jawab, hamba aku sakit tapi hang tak pergi tengok. Tapi Allah sandarkan pada diri dia. Allah kata ada hamba aku sakit. Hamba tak pergi tengok. Hamba tak pergi tengok dia macam hamba tak mai tengok aku. Artinya bila kita buat baik kepada manusia, kita sedang berurusan dengan Tuhan manusia. Sebab itu orang yang satu peringkat, bila kita buat baik. Bila kita buat baik pada orang, tuan-tuan, jangan mengharapkan balasan daripada orang tersebut. Jangan. Dia boleh merosakkan apa yang kita buat tadi. Tuan-tuan jangan harap. Ni musim kenduri ni. Jangan duk harap apa. Bagi yang makan kenduri, ikhlas pergi makan dia. Yang duk harap dia nak bagi ke apa ke. Dia tak bagi apa kat kita. Tak ya. Dia pun bagi kita ambil. Tapi kita tak harap. Kita tak pernah harap. Ini agama ajar. Antaranya apa dia? Allah Azza wa Jal menyebut di dalam surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Pasal itu kita tak apa-apa nak suka satu orang bila dia pergi bagi bantuan ke orang, dia suruh orang tu doa kat dia. Tak payah. Sekali lagi kita ajak orang yang terima tu nak kena jawab macam mana. Tapi kita nak habaq, tuan-tuan jangan minta. Biar. Ni saya bagi doa saja. Tak payah. Quran tak bagi. Sekali lagi kita sebutlah yang dapat tu nak buat macam mana. Tapi saya nak sebut yang peringkat pertama ni orang yang pergi bagi tu. Orang yang bagi tu dulu. Ni tuan-tuan semua ni hak yang geng-geng bagi ni. Hak geng-geng terima sekali. Geng bagi dulu. Quran kata, "Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka ahli syurga itu, tabiat tengok sifat ahli syurga. Tuan tengok sifat ahli syurga. Perangai ahli syurga. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan ahli syurga. Sebab Quran kata perangai ni perangai siapa? Perangai ahli syurga. Sifat ahli syurga. Karakter ahli syurga. Apa dia? Wa yut'imuna at-ta'am. Mereka itu memberi makan apa yang mereka suka kepada orang miskin. Siapa yang rajin bagi makan orang miskin ni? Ahli syurga. Siapa yang berkira? Tak mau kata. Wa yatiman, dan dia suka bagi makan orang miskin, anak yatim, wa asira, dan tawanan perang. Quran kata orang ahli syurga itu wa yut'imuna at-ta'am. Dia bagi makan, dia suka bagi makan. Dia suka jamu orang makan. Pasal itu tuan-tuan, kita nak kempen orang Islam, Ahlus Sunnah, rajin buat makan. Rajin buat makan. Mereka ni kalau jamu, jamu ya, tak ada kata, dia ada kira mereka ni, jamu lah, bukan apa. Jamu sudah, dia nak jadi apa biar-biar dia. Jamu. Sebab itu kita kempen masjid-masjid yang ada duit, jamu orang makan. Jamu. Ada kelas sikit-sikit buat makan. Biar tiap-tiap malam, biar orang lapar, dia tahu dia ada masjid untuk dia makan. Kita nak masjid-masjid dia Perlis ni supaya tak ada orang dia kata aku lapar, aku nak pergi mana ni? Zaman sekarang kita bukan tahu. Dia kata masjid jamu orang pun bukan masjid nak masuk pilihan raya. Kalau tapi di masjid dia Perlis alhamdulillah dah, dia tak ada pertandingan himpun duit dalam bank ni. Jamu orang makan. Kan? Buat bagi orang makan. Pasal kalau dia lapar, dia bawa anak bini dia,
Kita lapak malam ni, kita pergi makan di masjid. Dia kata mereka main makan, bukan mereka main mayang. Biar pergi. Mungkin 3-4 kali dia main makan. Mungkin kali yang kelima, dia kata, abang, kita duduk pergi makan, kita mayang dulu sini, saya kita makan. Kita tak tahu hidayah. Bagi makan. Apa masalah? Apa nak ustaz bankrupt dah masjid awak? Jamu orang makan. Tak dah. Jamu orang makan. Itu yang pertama. Lagi satu saya nak komplain, setengah-setengah masjid, bukan masjid ni lah. Kedekut. Aircon kena buka awal. Dia tak mau buka. Hari Jumaat mai buka awal. Yang ni pun sekedar nak kena komplain tengok. Dia tak buka aircon awal. Dia mai buka pukul 1, aircon ni dia ambil masa nak sejuk. Dia mai buka pukul 1, pukul 2 orang nak balik. Orang balik baru sejuk. Berkira. Pecat Tok Bendahari ni. Lantik orang ni. Dia buat lagu rumah dia. Kan? Tambah pelih kita ni hangat. Sebab itu kalau boleh buka lorong. Kan? Biar sampai asak ke. Kalau dia masjid ramai-ramai. Mai buka bagi awal sikit, bagi sejuk. Bila orang semayang, orang khusyuk. Ni semayang pecah peluh. Kan? Ni saya sebut ni pasal ramai wakil-wakil masjid mai ni. Bagus. Ramai wakil-wakil masjid mai ni. Kan? So mereka dengar. Guna. Duit masjid guna. Innama nut'imukum liwajhillah. Quran kata apa? Depa bagi makan orang miskin, depa bagi makan anak yatim, depa bagi makan tawanan perang. Apa lagi? Yang depa duk belanja duit-duit depa, harta benda depa yang depa duk tolong orang, walaupun Quran kata bagi makan, semua termasuk. Innama nut'imukum liwajhillah. Depa buat benda itu semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syakura. Mereka tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan pujian. Quran kata tak boleh harap. Pasal itu kita tak boleh ada give and take. Ni saya bagi ni, doa saya. Saya bagi ni, jangan lupa. Saya bagi ni, lagu ni. Saya bagi. Quran kata dah. Nut'imukum liwajhillah. Wajah Allah. Ikhlas. Pasal itu Quran ingatkan kita. Tuan-tuan, Quran ingatkan kita, warning. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan hampa pi pebatal amalan sedekah hampa dengan cara apa? Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyebut suatu perkara yang boleh menyakitkan hati orang yang menerima. Jahannam habis. Quran kata jangan. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, dengan kita mengungkit-ungkit, dengan kita menyebut-nyebut, ataupun kita duk harapkan dia supaya dia balas. Ni tak ingat ke saya? Quran kata jangan. Pasal apa? Kerana mereka tidak mengharapkan jaza wala syukura. Apa dia? Dia tak mengharapkan balasan dan tak harapkan terima kasih. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia menghantar orang untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, dia kata kepada wakil tersebut. Ini riwayat cerita Aisyah. Kita tiru panggil isteri Nabi, Ummul Mukminin, Ummuna radhiyallahu anha wa an abiha. Tuhan redha dia dan Tuhan redha bapa dia. Dia kalau hantar orang pergi bagi bantuan, dia wakil orang pergi bagi bantuan, dia kata apa? Isma' ma da'u bih lana. Ni sat lagi ni hang pi bagi bantuan ni, isma' ma da'u lana. Hang pi dengar apa ma da'u bihi lana. Hang pi dengar dia kata apa kat kita. Jangan suruh. Tak haji.
Isma' ma da'au bihi lana. Hang tolong bang dengar apa dia nak doa kat kita. Baik, kita sambung. Hatta nad'u lahum bimithli ma da'u. Pasal apa dia suruh kita dengar? Kita duk buat tak? Macam ni. Dia kata pertama pergi bagi bantuan tu, dengar dia nak kata apa. Lepas dengar, Aisyah kata, hatta nad'u lahum bimithli ma da'u. Kita hendaklah doa balik apa yang dia doa kat kita. Supaya apa? Tidak ada hutang budi. Tuan-tuan, saya contoh, takkan saya nak pergi tolong Pakcik Daki kan? Pakcik Daki lah tolong saya. Pakcik Daki tolong saya. Dia nak ustaz, duit RM100 bom minyak. Kita kadang-kadang bawa kereta pun tekan 20, 30 minyak mahal. Tu yang main lambat. Dia berkata awak duk main lambat masjid, tekan slow. Tekan berapa hari minyak mahal. Kan? Faham tak? Okey. Sudah jawab gosip tu. Berikutnya, kalaulah saya bagi, kita dengar dia doa kat kita. Itu ya Allah. Kadang-kadang kita tak suruh. Jangan suruh. Dia doa. Ya Allah, terima kasih lah. Kadang-kadang ada lah kita duk makan budak-budak main jual kerepek apa semua. Kita beli apa semua. Dia terdoa. Dia terdoa deras sikit. Kita pun, Aisyah kata, hatta nad'u'a. Sampai kita pun boleh. Kita pun balas doa balik kat dia. So, kita bagi dekat dia, dia doa kat kita, dia jadi apa? Dia jadi fair. Habis ya? Tak dapat lah pahala pasal kita dah dapat daripada dia. No. Aisyah kata, we don't. Kita tak mau daripada dia. So, kita bagi, dia doa. Kita kepok lipat balik, kita doa kat dia. Kata, ya Allah, murahkan rezeki orang yang bagi beli barang saya ni, bagi dia sihat. Kita kata, ya Allah, murahkan rezeki dia, bagi dia sihat. Siapa lebih? Kita lebih. Aisyah kata apa? Wa yabqa ajruna 'ala Allah. Kalau kita buat lagu tu, kekallah pahala kita di sisi Allah. Wa yabqa ajruna. Artinya apa? Kalau kita pergi bagi dekat dia, dia doa kat kita, kita dah dapat doa tadi, selesai. Tapi kalau kita nak kekalkan pahala kita di sisi Allah, kita pergi doa balik kat dia, kita menang. Yalah doa kat saya tolong dia. Kan? Padahal yang saya tolong dia tadi, dia doa kat saya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tolong dia RM2 ya. Tapi dia doa apa? Murah rezeki, bagi sihat. Yang mana rezeki dan sihat itu lebih besar daripada RM2 kita tu. Tapi kita punya megah dengan RM2 tu. Siap panggil lagi. Hang doa kat aku tadi. Tak. Kau beli kerepek kan RM5 tak doa aku. Tak ada nilai di sisi Tuhan. Kalau dia doa kat kita, kita doa balik kat dia. Tu apa yang diajar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ada riwayat yang kata, idza a'taita al-miskin faqal barakallahu alaik. Apabila kamu idza a'taita al-miskina, apabila kamu memberikan kepada orang miskin, kita pergi tolong orang miskin, dia akan kata apa? Barakallahu alaik. Dia kata kita barakallahu alaik. Dia doa kita, ya Allah berkatlah ke atas engkau. Ya Allah murahkan rezeki dia. Dia sebut kat kita benda tu. Kita kata apa? Faqul, kita kata barakallahu alaik. Kita hendaklah terus jawab balik doa dia. Kalau dia kata kita bagi dia sedekah RM5, dia kata barakallahu alaik wa baraka alaik. Allah Taala berkat juga ke atas engkau. Arada annahu idza asabaka bid-du'a fad'u lahu bimithli dhalika ad-du'a hatta la takun. Apa kata riwayat ni? Dia kata, apabila kamu mahu dibalas dengan doa orang miskin, berdoalah dengan apa yang orang miskin tu doa kat kamu. Artinya dalam ajaran Nabi, ajaran sahabat, apabila orang doa kat kita, kita mau doa tu, kita doa balik kat dia. Pasal apa agak-agak tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat,
apabila satu orang doa pada orang lain, dia dapat doa siapa? Tuan-tuan, besar fadilat kita doa kat orang lain ni. Allah menghantar satu malaikat untuk doa kita apa yang kita doa pada orang tadi. Artinya, kalau tuan-tuan, saya bagi kat tuan-tuan satu bantuan, tuan-tuan doa kat saya dapat doa tuan-tuan. Tuan-tuan dapat doa malaikat. Kalau saya nak juga doa tadi, saya kena doa balik kat tuan-tuan. Kerana yang kekal adalah apa yang ada di sisi Allah. Kita syok dapat doa, kita syok, aku dia doa kat aku, dia lagi beruntung pasal malaikat doa kat dia. Ini apa yang disebut. Jika kita tak doa pada dia, kita telah dapat doa tadi, kita tak dapat pahala. So, tuan-tuan faham? Artinya bila kita buat satu kebaikan, bagi orang yang melakukan kebaikan, kesimpulan dia jangan harapkan balasan. Boleh? Okey, baik. Berikutnya, Nabi SAW sebut, "Waman ata ilaikum ma'rufa fakafi'uh." Tang ni yang saya nak syarah panjang sikit. Nabi kata, apabila ada orang buat baik kepada kamu, hendaklah kamu membalasnya. Tuan-tuan kena faham perasaan ni elok-elok. Dia bukan kata kita mengharapkan balasan. Orang yang dibuat baik tu, dia kena sedar diri, kenang budi. Agama mengajar kita menjadi orang yang kenang budi. Pasal tu Nabi punya perangai, dia tak akan ambil satu benda dan dia tak akan terima suatu bantuan, melainkan dia akan balas bantuan tadi. Dia tak suruh kita harapkan, tapi orang yang dapat, di atas kesedaran dia kena balas. Pasal tu Nabi kata fakafi'u. Nabi yang suruh. Kalau orang buat baik kat apa balas balik. Yang paling besar buat baik kat kita siapa dia? Tapi manusia macam tu, selama ni 40-50 tahun dia punya sihat Tuhan bagi, dia tak berasa apa pun. Tapi dia sakit, dia pergi jumpa doktor. Yang kata manusia ni kan, saya pun sama lah pergi jumpa doktor. Doktor tu operasi lega. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia punya terima kasih kat doktor tu. Dia punya kenang, dia punya hargai doktor tu. Allahu Akbar. Tabiat manusia ni, dia Tuhan buat baik kat dia lama dah. Tuhan buat baik lama dah kat dia. Berapa banyak kebaikan, kesenangan, rezeki, kurniaan yang Tuhan bagi dekat dia. Dia tak rasa pun benda tu satu benda yang besar, yang perlu untuk dia syukur. Terima kasih kat Tuhan, dia tak pernah rasa. Tapi kalau orang buat baik kat dia, Allah, terima kasih tak berhenti tu. Kan? Terima kasih lah, ya Allah. Kalau tak ada ni, Tuhan ni tak tahulah nak jadi macam mana. Terima kasih lah. Sedangkan dia nak main tolong kita pun dengan taufik Allah. Dia pernah rasa macam tu. Kita bukan suruh tak syukur kepada manusia, tapi tuan-tuan kena ingat, bila kita kata balas orang yang buat baik, balas kebaikan yang kita dapat, yang paling berhak untuk kita syukur dan terima kasih Allah Azza wa Jalla. Nak terima kasih ke Allah macam mana? Nak balas ke Allah macam mana? Allah tak minta balasan. Tapi cara untuk kita nak zahirkan syukur itu dengan kita menambahkan ibadah. Itu ya. Pasal itu kadang-kadang kalau orang kan, tuan-tuan apa? Rosak kereta tepi jalan, satu orang main berhenti dulu. Ambil nombor dia, kan? Ingat dia, cari rumah dia apa semua kan, bagi. Kita nak balaslah budi dia. Kita ingatlah, kenanglah jasa dia. Baguslah, kan? Tapi Allah Azza wa Jalla, itu yang pertama, Allah. Yang kedua siapa dia? Quran kata, yang kita nak kena balas kan? Ni kita masuk pangkat kita, orang buat baik kita kena balas. Nombor satu Tuhan lah. Nombor dua
mak bapak kita lah. Kan Quran kata, mula Tuhan, lepas tu wabil walidaini ihsan. Allah kata anishkurli wali walidaika. Syukur, terima kasih kat aku. Lepas tu yang kedua, apa dia? Mak bapak. Manusia yang paling besar jasa dan kebaikan, yang paling banyak buat baik kat kita, mak kita dulu, lepas tu pak kita. Pasal itu tuan-tuan, dalam agama tak ada orang yang paling berhak selepas Tuhan pada kedudukan yang kedua. Quran sebut mak dan bapa. Sembah aku, jangan syirikkan aku. Allah sebut tentang diri dia. Sembah aku, jangan menyengutukan aku dengan sesuatu pun. Kemudian Quran sebut nombor 2 selepas kedudukan Allah, wabil walidaini ihsana. Pak abah, mak abah. Pasal itu bila orang mari tanya Nabi, siapa orang yang paling berhak untuk aku buat baik? Nabi kata, ummuka, ummuka, ummuka. Selesai. Yang ketiga, isteri kepada suami. Isteri kepada suami. Ni suami. Isteri ni dia kena terima kasih lah pada suami. Pasal apa tuan-tuan, macam mana dia nak balas kebaikan suami dia, kita pun tak tahulah. Pasal Nabi SAW ni, bila dia sebut tentang orang yang paling layak untuk kita terima kasih, dalam surah Luqman dia kata diri dia, anishkurli wali walidaika, hampa bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua kamu. Selesai. Yang ketiga, seorang isteri kepada suami dia. Suami ni, tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok sikitlah. Saya tahulah tak ada suami yang perfect, tapi kita nak cerita sikit. Kebanyakan suami dia telah buat yang mana tak guna tu tak masuk dalam tajuk ceramah kita. Yang tak guna, yang tak boleh pakai apa semua tu tak masuk. Ni suami yang boleh guna yang ni tajuk ni. Suami ni kalau kita ukur pengorbanan dia, kehidupan dia bagi setiap orang suami, dia orang laki-laki dia tak reti nak zahirkan apa yang dia buat. Dia adalah satu manusia yang jenis orang panggil dam, orang putih kata dia jenis dungu. Dia tak reti nak cerita, dia tak reti nak tulis, dia tak reti nak karang. Dia reti buat kerja cari makan, fikir sekali bini dia nak makan apa. Satu orang suami kehidupan dia ialah fikir apa bini dia nak makan, apa anak dia nak makan, esok bangkit pagi. Dia memang itulah kehidupan dia. Itulah jatuh bangun dia, sakit demam dia. Dia sakit pun dia pergi kerja. Pasal saat lagi dia akan fikir apa anak dia nak makan, apa bini dia nak makan. Sebab itu agama kata paling ramai isteri masuk dalam neraka kerana mereka tidak terima kasih kepada suami mereka. Perkataan yang Nabi guna, tak terima kasih tu. Dan kita memang disuruh balas jasa suami. Memang disuruh balas. Sebab itu tak masuk akal lah penceramah-penceramah yang syok ke diri ni. Dia kata isteri ni bukan gaduh buat apa pun, bersandar di kerusi, sila panggung kaki, semua ni kerja usahakan. Layanlah isteri kamu seperti bidadari. Ini cakap orang yang sebulan 70,000. Sekali lagi saya nak sambung sikit supaya wanita ingat, kadang-kadang salat dia, bacaan Quran dia, zikir dia, segala ibadat dia musnah di sisi Tuhan hanya kerana satu yang kesilapan, kufur kepada suami. Kufur tu apa? Tak ada terima kasih. Kadang-kadang dia lebih sikit pada suami dia, pemalu suami dia depan orang lain, pejatuh marah suami dia. Pasal apa? Pasal dia duk berasa. Orang tanya macam mana lagi? Kali pakai. Dia boleh sebut tempat kenduri macam tu. Orang tengok lagi dia. Malu suami dia. Azan tu tuan-tuan. Sekali lagi saya akan sambung insya-Allah. Ini baru mukadimah. Mukadimah 3 kali ya. Baik tuan-tuan.
manusia yang kedua selepas daripada ibu bapa kita, orang yang wajib kita terima kasih, wajib kita syukur. Tuan-tuan kena ingat perkataan ni, dua perkataan malam ni. Syukur dengan kufur. Syukur lawan dia kufur. Syukur ni lawan dia kufur. Pasal itu tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum wa la in, ayat ni dulu lupa. Oh, dia kata dulu kerajaan dulu duk baca, kerajaan lah tak baca. Kan? Dulu orang politik saya dengar semua. La in syakartum, kalau tuan-tuan semua bersyukur, terima kasih pada kerajaan Tuhan yang akan tolong. Kan? Memang kita akan terima kasih lah pada kerajaan. Pasal mereka ni kira jaga kita. Pasal tu Imam Ahmad kata, lau kana li da'watul mustajab, kalaulah ada di sisi aku satu doa mustajab, aku tak doa kat aku. La da'autu lis-sultan, aku akan doa pada pemerintah. Ya Allah, ya Tuhanku, beri kebaikan kepada pemerintah. Sebab apa? Karena kata Imam Ahmad, kalau aku doa kat aku, kalau aku baik, aku sajalah yang dapat manfaat. Tapi kalau aku doa pemerintah tu baik, berapa ramai rakyat akan mendapat manfaat. Sebab itu kita ahli sunnah, siapa yang naik kita doakan kebaikan. Tuan-tuan, suami ke, isteri ke, Nabi ajak apa? Nabi kata pada suami-suami ni, suami-suami pun kena dengar ni, jangan duk syok sangat. Nabi kata kalau hampa tak setuju dengan satu benda, jangan terus cerai. Barangkali ada benda lain yang kamu redha, agama ajak. Dalam 10 perkara, kalau ada 2-3 perkara kelemahan isteri kita, kita jangan cerai dia. Kenapa? Ada benda lain yang kita redha. Tapi kalau kita duk kira ada 1-2 kelemahan, kita cerai dia, tak berhenti saat tukang bini. Bini lain pula, bini lain pula. Awak aku cerai tu. Awak serika baju tak kena. Boleh bini baru serika baju pandai masak nasi pula, cerai pula. Awak tak kena lagi serika baju, pandai seh terpacak. Lepas tu pasal apa cerai? Masak nasi tak erti. Nak cari hak sempurna daripada A to Z, tuan-tuan, tak mungkin. Pasal tu Nabi kata, redha pada sebahagian perkara, mungkin kamu tak suka pada sebahagian perkara. Jadi macam mana kalau kurang sikit? Kita cari yang apa? Yang saling melengkapi. Ni tak mahal. Ni cerita hukum, cerita hukum. Jangan depa ni bagus. Saya kata lagu mana pun depa mai, depa tak mebal. Satu orang kahwin dua, bukan kerana isteri dia tak elok. Ni saya sebut umum. Kurang tak mana saya yang nak pergi kahwin dua. Dia tak semestinya kita pergi kahwin dua ni kerana isteri yang pertama kau kurang. Dan tak ada dalam hukum apabila seseorang yang hendak berpoligami hendaklah memastikan pada isteri yang pertama itu ada kekurangan, barulah dibenarkan syarak untuk dia berkahwin dua. Dalam kitab mana Abang Mat? Dia kata tunggu saya cacat dulu baru pergi menikah lain. Lagi saya duk elok jangan duk menikah lain. Tu dia. Satu orang kahwin ni kerana benda tu halal. Dia sembang ceramah pada isteri saya dengar ni. Dia tengok live. Tu menunjukkan siapa ni. Buat belum tentu. Tapi saya nak satu hukum, saya satu hukum. So kita kena bagi betul lah. Kita jangan kata bini dia elok lah, bini dia bagus lah, bini dia tak ada bini lagu tu boleh dia pergi menikah dua. Ini satu kefahaman yang sesat dan menyimpang daripada jalan yang benar. Korang tak mana? Tak korang. Betul yang pergi menikah lain pasal apa? Pasal lebih saya menikah lain. Pasal apa? Saya nak bagi lebih lagi. Tuan-tuan boleh faham? Ada jawapan tak? Setuju. Tinggal tangkat tangan ya. So kita bagi faham isu ni. Dan sebab itu saya bagi tahu kalau satu orang kahwin mungkin kadang tak bahagia ke? Oh dia kira kalau nikah dua tak bahagia ke? Korang tak mana ke? No. Satu benda yang syariat benarkan. Satu benda yang dihalalkan dan tak ni saya nak habaq ya. Ni orang lelaki-lelaki bagi ketahuan ni.
Tak ada dalam agama nak menikah dua kena ada sebab. Faham tak? Tak ada dalam agama nak menikah dua kena ada sebab. Tak ada. Dan siapa-siapa yang pergi tanya, pasal apa pergi menikah dua? Apa sebab pergi menikah dua? Ni bagi ketahuan soalan ni. Kalau tak ada sebab tak boleh. Saya nak tanya, kalau lah kita tak ada sebab, kita nak pergi menikah dua, tak boleh ha? Tuan-tuan ahli fatwa. Boleh ke tak boleh? Tak ada sebab. Pasal apa abang pergi nikah? Ada sebab? Tak ada sebab apa? Tak boleh abang, kena ada sebab. Tak. Dia bukan lagu makan. Makan kena lapar pun boleh makan. Ngantuk boleh tidur, nikah. Setuai. Okey, saya sebut ni kerana 2-3 hari ni marilah 3-4 kes yang pening kepala saya duk fikir ni, semuanya pasal salah faham. Salah faham. Baik, sambung balik tajuk tadi, tahu tak? Tentang isteri. Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Nabi kata satu hari Nabi sebut pada wanita ni, Nabi kata wanita-wanita sahabat-sahabat ni, sahabiah. Nabi kata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Nabi kata, wahai wanita-wanita muslimat, mukminat, tasaddaqna wa akthirna, hampa banyakkanlah bersedekah dan banyakkanlah istighfar. Ni Nabi suruh. Nabi kata, wahai wanita-wanita yang beriman, banyakkan sedekah, banyakkan istighfar, kerana aku melihat kamulah yang paling ramai di dalam neraka. Wanita tanya dekat Nabi. Wanita zaman Nabi, mereka bangkit tanya. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Nabi kata, kerana mereka tidak terima kasih kepada suami mereka. Kemudian Nabi detailkan lagi dalam hadis yang selalu tuan-tuan dengar. Dia tak terima kasih. Poin dia satu ya. Bukan masalah semayang, bukan masalah baca Quran, bukan masalah zakat, bukan masalah dia tak ada problem, tapi dia tak terima kasih pada suami dia. Pasal itu satu orang kadang-kadang mungkin dia dalam sebahagian bab okey, tapi berurusan muamalah dia dengan suami dia sebab itu Nabi kata kufur kepada suami mereka. Yakni suami itu melakukan banyak kebaikan, tetapi kamu ingkar kebaikan yang dia lakukan. Ingkar ni maksudnya tak terima kasih kepada kebaikan dia. Kan? Mungkinlah ada 1-2 benda yang dia kurang, kita pergi duk sebut yang tu saja. Baik, macam mana cara tuan-tuan nak balas? Nabi kata man suni'a, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Ada satu lagi poin, kemudian saya akan tangguh kelas ni. Tuan-tuan, satu hadis, kemudian saya akan baca satu ayat Quran, kita tutup. Hadis yang pertama yang kita nak ambil perhatian malam ni, Nabi kata dalam riwayat Tirmizi, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira. Pertama tuan-tuan, bila orang buat baik kat kita, kita kena balas. Tapi kadang-kadang para ulama kata balas ni dia berbeza pada kadar manusia. Sebagai contoh, kalau orang kaya belanja tuan-tuan, apa balasan dia nak? Belanja dia balik? Dah. Pasal tu kita kena pandai. Pasal tu Nabi tak kata balas balik macam mana dia buat, tapi Nabi kata buat satu benda yang kamu rasa membalas jasa dia. Contohlah satu orang kaya mai beli beras bagi kat kita. Kita pun himpun duit, tanggung beras pergi hantar rumah dia. Dia tahan nak mai buat apa ni? Ni saya nak mai balas balik lah. Itu bagi beras kat saya mai bagi balik beras ni. Aku tak makan beras ni, aku makan basmati. Hang mai beras ni aku bagi makan ayam. Aku contoh. Artinya dia tak harap hak tu. So kita pasal tu bila kita nak balas, kita tengok ini faqih, ini orang yang peka, apa yang kawan tu mau, supaya bila kita balas tu sesuai dengan apa yang dia perlukan. Macam tuan-tuan duk buat baik kat saya, adakah tuan-tuan harapkan balasan yang sama? Tak. Tuan-tuan bagi harum manis, saya pun kena bila-bila kena beli balik harum manis, biar tak dia tokeh harum manis, tak pandang harum manis kita ni. Dia mau apa? Dia mungkin harapkan doa, tapi dia tak minta.
Tapi kita rasa kita doa. Adakah perlu kita habaq ke dia? Lagi bagus. Tak payah cerita. Zahril ghaib dia panggil. So tuan-tuan tengok apa yang dia perlukan. Baik. Hadirin mukminin. Nabi kata kalau habis sangat kita tak tahu nak balas apa? Jazakallahu khaira. Kita katalah semoga Allah jazakallah, semoga Allah membalas engkau dengan sebaik-baik balasan. Nabi kata kalau dia sebut benda tu memadailah. Jadi kalau lagu mana pun habis sangat, Tuhan dia yang pandai, yang maha tahu apa dia perlu. Jadi kalau dia buat baik kat kita, kita kata macam ni, Tuhan balas apa yang sesuai dan baik untuk dia. Okey, dia tolong kita, dia tak mau balasan tu, dia nak sihat pasal dia sakit. Tuan-tuan faham tak? Dia ni sakit, dia duk belanja kita. Kita tahu mana kata dia sakit, dia belanja, dia tak makan. Dia tahu ni ustaz jom makan, kita pun makan, dia tak makan. Siapa sakit? Kita tahu dah dia mengharapkan kesihatan. Kita pun sengak-sengak doa, ya Allah bagilah dia sihat. Lepas tu dia pun sihat. Itulah sebaik-baik balasan. Kenapa? Itulah keperluan yang dia harapkan. Itu tak sama. Dia sakit jantung, jamu kita kari kambing, kita pun buat kari kambing, pergi hantar kat dia, pergi terus. Balas balik. Kadang-kadang satu orang muda-muda duk main tolong tuan-tuan yang ada, dia tak, pakcik dah nak darah? Ada. Pakcik kalau nak buat apa-apa, minta tolong apa habang, saya pergi tolong. Agak-agak dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan anak kita. Balas ni sesuai dengan keperluan. Okey, baik tuan-tuan. Akhirnya ayat Quran satu kita nak ambil. Lawan kepada syukur, kufur. Allah Azza wa Jal ingatkan saya dan tuan-tuan semua, apa yang kita ada hari ini, kelebihan kita, kedudukan kita, keuangan kita, kesihatan kita, kekayaan kita, tuan-tuan kena ingat apa yang berlaku dalam negara kita hari ini. Tuhan tunjuk cash. Seseorang yang memiliki segala-galanya, aku boleh ambil hingga dia hilang segala-galanya. Tuan-tuan, jangan sombong dan jangan kufur. Tuan-tuan, saya minta balik sekali lagi, masing-masing baca satu ayat daripada surah Al-Qalam, ayat 17 sampai 33. Menarik. Al-Qalam 17 sampai 33, panjang cerita dia. Saya ringkaskan. Dalam ayat 17, Allah Azza wa Jal cerita tentang kisah yang mana berlaku kepada satu keluarga. Ni cerita, ni pengajaran untuk semua ni. Cerita ni Quran cerita. Pasal tu kita kalau nak dengar cerita Quran, hadis cukup. Cerita-cerita lain tu biar-biar. Kan? Cerita jin, telefon, cerita ni apa semua tu buang masa. Dalam surah Al-Qalam 17:33. Allah Azza wa Jal cerita. Sebab tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan balik pergi tengok. Satu orang bapa, dia ada kebun anggur banyak. Dia ada anak 3 orang. Quran sebut umum lah, dan datang riwayat-riwayat dia tafsirkan. Bapa ni dia satu orang yang suka sedekah. Dia akan ambil sikit, dia akan ambil sikit, lepas tu dia akan tinggal orang miskin. Anak-anak dia duk tengok kelaku pak dia, dia kata pak dia bodoh. Yang ni tuan-tuan bukan cerita hak ni lah, lah pun duk ada. Pasal tu banyak hasrat baik bapa-bapa ni tak disokong oleh anak-anak. Saya duk urus wakaf Palih ni banyak juga yang depa kata baik buat cepat ustaz, baik alih cepat, baik selesai cepat. Pasal apa? Kami tak harap mana anak kami nak teruskan. Dan banyak juga bila depa mati, aduh depa duk kata bapak depa bodoh. Pasal apa? Pasal dia pergi ambil sikit, dia pergi biar orang miskin ambil. Kalau jual tu lagi untung, pergi habang kat pak dia. Pasal tu tuan-tuan, bapak beriman, anak tak tentu ni. Itu bapak, pasal apa buat macam ni?
Pasal apa bagi kat orang miskin? Hak kita. Kalau kita jual takkan lagi untung. Pasal tu tuan-tuan, dia baca untung. Bapak dia kata, aku dah buat benda ni berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun dah. Dan Allah Ta'ala di atas apa yang aku sedekah tu, dia ambil sikit-sikit dan dia biar. Orang miskin pun dah tahu dah. Orang miskin pun dah faham dah. Mereka dah dapat izin umum. Ni tuan-tuan yang duk tanya ni, boleh tak saya nak pergi ambil tanpa kebenaran tuan tu? Kalau jenis kebenaran tuan tu dia bagi secara umum. Dia kata ni kalau hang mai rumah aku tak ada, hang ambil lah kalau nak makan. Faham tak? Kita pergi rumah dia, kita tak payah minta dah, kita ambil lah. Tapi ambil nak makan. Pipi cerah. Kawan tu kata, "Oi, hang ada mai kebun aku ada? Awak, siapa datang mai ambil cerah aku? Dah hang kata hari tu mai ambil. Ambil 2-3 biji nak makan, ni hang ambil nak jual." Kadang-kadang kita boleh faham, dia bagilah kan, dia bagi. Pendekkan cerita, pak dia mati. Paraik lah. Anak dia kata apa? Kita mulai hari ni, kita lah pemilik. Kita jangan jadi bodoh lagu pak kita. Pasal tu agama ajak kita. Antara benda yang kita kena susah hati bila kita nak mati, apa jenis anak yang kita nak tinggal ni. Antara benda yang agama suruh kita fikir, suruh kita renung. Tuan-tuan, bagus, saya tak kata salah. Dan memang agama suruh pun, memang Nabi pun habaq. Kita akan fikir apa kita nak tinggal kat anak kita. Agama suruh, memang agama suruh. Saya pun, hadis Nabi pun sebut kat Sa'ad bin Abi Waqqas, tinggalkan anak kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada tinggal dalam keadaan dia meminta-minta. Agama suruh kita fikir apa kita nak tinggal kat anak kita. Tapi jarang orang fikir apa jenis anak dia nak tinggal. Pasal itu Quran rakamkan cerita Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'budu min ba'di. Ma ta'budu min ba'di. Esok kalau aku mati hangpa nak jadi apa? Nabi Yaqub tanya anak dia. Nabi Yaqub tanya anak dia, esok kalau aku mati hangpa nak jadi apa? Dia nak dengar anak dia kata. Tuan-tuan, pendekkan cerita, dia kata kita tak akan buat lagu bapak kita. Baik, bapak dia dah mati dah, sekarang jadi hak depa. Depa kata, tuan-tuan balik tengok ringkas detailnya dalam surah Al-Qalam 17 sampai 33. Kalau kita nak baca panjanglah. Esok pagi, depa 3 beradik, 2 beradik. Esok pagi kita kena bangkit pi kutip awal. Pasal apa? Pasal kalau kita tak bangkit kutip awal, orang miskin hak duk besa dengan pak kita punya style ni, depa pi balas dululah. Tu dia. Tuan-tuan, yang ni kita ni depa tak sedar kata selama ni yang menyuburkan kebun tu, yang menghasilkan itu di atas sebab apa? Hak perangai pak depa yang depa kata bodoh tu lah. Kalau cerdik lagu depa jahanam awal lagi. Pasal tu kadang-kadang bodoh tak boleh diajak, cerdik tak boleh nak tumpang. Ni kes ni. Lepas tu tuan-tuan, depa kata esok hang panggil aku awal, aku panggil hang pergi awal. Kita pergi kutip dulu, bagi cerah biar padam muka depa. Orang miskin tak ada kali ni habuan. Habis. Enough is enough. Dengan pak kami boleh, dengan kami no way. Esok mangkit bagi tuan-tuan, nak pi ya. Depa pipi, kebun depa musnah, hancur, terbakar. Silap kebun kot. Bukan kebun kita ni, kebun kita bukan lagu ni, berbuah elok, kemarin duk elok. Kawan ni kata, betul ya kita silap ni. Kita silap dah ni, silap kebun dah. Kebun hampa lah tu. Dalam keadaan mereka sedang tidur menghitung habuan, Tuhan rentak sedah ya. Habis. Sampai depa kata bukan kebun kita, kebun hampa. Punca apa? Kufur tadi. Kalaulah mereka syukur nikmat yang pak mereka tinggal kekal. Tapi oleh kerana nak lebih lagi, nak boleh banyak lagi, nak untung lagi, tu orang kata nak untung lagi boleh apa? Tengok dalam surah Al-Qalam Allah cerita
Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Dia mula di situ. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kalau orang bagi sikit, syukur. Kalau orang bagi banyak, syukur. Orang yang tak boleh syukur dengan benda yang sikit, mustahil dia boleh syukur dengan benda yang banyak. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pengajaran. Satu, pada orang yang memberi. Kedua, pada orang yang menerima. Mudah-mudahan Allah rahmat saya dan Allah rahmat tuan-tuan. Allah berkat rezeki saya dan Allah berkat rezeki tuan-tuan. Allah murahkan rezeki saya dan rezeki tuan-tuan. Dan Allah kurniakan kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.